Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi 8 malam 9 Mac 2020 kembali bersama saya, Lia Amira Anorigos. Edisi malam dimulakan dengan berita gembira yang dinanti-nantikan rakyat seluruh Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg diberi penghormatan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak untuk memulakan usaha membaik pulih sekolah-sekolah daif di dalam dan luar bandar khasnya. Kerajaan Sarawak juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 60 juta ringgit bagi membangunkan semula lebih 600 buah sekolah daif di bawah fasa 1 dan 2 di seluruh Sarawak. Jadi Alhamdulillah hari itu kita mula dengan fasa 1. Lambat pun si hal juga lah, asal mula aja. Ya penting untuk anak bangsa kita. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pecah Tanah Pembangunan Semula Sekolah Daif di Negeri Sarawak yang menggunakan peruntukan 1 bilion ringgit fasa 1 di SK Abang Amin Meradong Serike pada Isnin. Terdapat 28 buah sekolah daif di bahagian Serike, tetapi untuk peringkat permulaan hanya 7 buah sekolah yang akan dibangunkan semula. Antaranya adalah seperti yang tertera. Sehubungan dengan itu, Datuk Patinggi Abang Jo menyarankan ibu bapa untuk terus menyokong kerajaan negeri yang berusaha memusatkan sekolah demi masa depan anak-anak. Jadi tuan-tuan, saya mintalah fikir sedalam-dalamnya. Kalau kita terpaksa, orang putih kata merge, you have to merge the school. Kalau nyambik kebaikan, fikir habis-habis, kena mun seorang mak bapak si setuju si dapat. Tapi percayalah, apabila nak kita ada keadaan baiknya belajar untuk kebaikannya. Tambah beliau lagi, kerajaan negeri berusaha untuk membangunkan jalan-jalan dan jambatan yang baru di kawasan Serike dan kawasan yang berdekatan. Apabila jeraya kita siap, bermakna sekolah kan dekat. Apabila sekolah dekat, jadi kita terpaksa ngatur balik semula. Katakan kalau nya di tempat A, magek saya ada jeraya. Sebab dia sekolah jadi sia. Mun hari tu dah ada jeraya, jadi sekolah ya nampak dekat dah. Jadi dekat disebabkan oleh ada jeraya. Masih mengenai usaha kerajaan negeri membaik pulih sekolah-sekolah daif. Hari ini menandakan bermulanya jaminan kepada kualiti pendidikan yang lebih cerah di negeri ini. Ia merupakan salah satu daripada projek pembangunan semula sekolah daif fasa 1 yang melibatkan sebanyak 37 sekolah daif di Sarawak dengan kos 350 juta ringgit. Untuk SK Abang Amin, sebanyak 5.2 juta ringgit diperuntukkan untuk bina semula kuartus guru dan bangunan prasekolah dan tandas. Dalam pada itu, Ketua Menteri yang tiba di SK Abang Amin petang tadi menyempurnakan simbolik pelancaran projek pembangunan semula sekolah daif di situ. Beliau sebelum itu diberi taklimat mengenai projek tersebut oleh agensi pelaksana. Pegawai Pendidikan Daerah Meradong Ismail Abang Mahmud berkata, projek ini amat bererti kepada rakyat di kawasan berkenaan kerana ia akan menyumbang kepada kualiti pendidikan yang lebih terjamin dalam semua aspek demi masa depan anak-anak di Meradong. Sebenarnya projek ini sebenarnya tunggu-tunggu dari pihak sekolah, itu juga di PPD Meradong, karena pastinya kita yakin bahawa dengan adanya pembinaan blok sekolah dan juga proses guru ini akan memberi manfaat lebih kepada pihak sekolah. Kita rasa sangat bersyukur dan terima kasih atas perhatian pihak kerajaan dalam memberi projek ini khusus kepada SK Abang Amin. SK Abang Amin sepatutnya merupakan sekolah yang memang perlu diberi perhatian. Kerana dari segi enrollment-nya yang bukan enrollment agak besar dan sudah mampu setiap nilai wang duit yang dibelanjakan untuk pembangunan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam pada itu, Guru Besar SK Abang Amin, Abang Saini Abang Haji Harun menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang tidak pernah berputus asa memperjuangkan pembinaan projek sekolah daif di negeri ini. Bagi kita inilah bantuan yang amat dinantikan, memandangkan tempat pendidikan kita hasil sekolah kita memang memerlukan bangunan yang sepatutnya dan bangunan pun agak kosong dan
harap semangat membantu memberi perasaan gembira semua warga pendidik dan niat menuju sekolah khasnya, dan harapan kita agar kemudian itu dapat meningkatkan prestasi sekolah dan Pihak PIBG SK Abang Amin pula lega dan yakin anak-anak di sekolah berkenaan akan dapat belajar dalam suasana yang lebih selesa dan seterusnya mampu mencapai prestasi yang lebih cemerlang. Memang keperluan pihak sekolah kita itulah macam permintaan unit yang ditambah dengan prasekolah. So prasekolah sebenarnya kita itu perlu kepada 3 kelas. So previously kita mampu untuk buka 2 kelas ya. So dengan adanya projek Taif itu, insyaAllah kita dapat fulfill keperluan untuk prasekolah. Sama juga dengan kontes guru. Kontes guru yang sedia ada pun dah terlalu uzur, dalam 70-an rasanya buat. So dengan dimasukkan dalam package sekolah Taif itu, insyaAllah. Kru Buletin UKAS juga sempat menemu bual para ibu bapa yang berasa gembira dan mereka percaya bahawa selepas siapnya bangunan SK Abang Amin yang baru kelak akan menyuntik semangat anak-anak mereka untuk ke sekolah. Kami rasa gembira sebab anak sekolah sudah berubah. Anak main pun gembira juga sebab dengan pembangunan sudah berubah. Mun sekolah tu bagus git. Mungkin saya belajar dengan bagus git lah, dengan selesa. Macam lah. Kan sekolah tu macam mana ada ho. Dulu sekolah tu adanya tu. Teruk lah. Tapi mun ada bangunan baru lah, alhamdulillah lah. Saya dapat belajar dengan selesa, dengan okey lah. Dalam majlis yang sama, Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Dr. Azhar Ahmad yang mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia berkata, kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Kerajaan Negeri diharap dapat membantu mengatasi masalah sekolah daif di negeri ini. Di samping itu, pada tahun 2018 sehingga 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menurunkan peruntukan sebanyak 73.7 million juta bagi penyelenggaraan dan perbaikan sekolah-sekolah di negeri Sarawak. Melalui peruntukan penyelenggaraan tersebut, daerah Meradung telah menerima peruntukan berjumlah 5.99 juta ringgit bagi tahun 2015 hingga tahun 2020. Selain itu, projek yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melibatkan 33 buah sekolah untuk projek RTI 2018 dan pembinaan sekolah baharu, iaitu SK Ulu Segan Bintulu dan juga SK Meludam Betong. Beralih kepada perkembangan di utara Sarawak. Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan berkata, Limbang dan Lawas berada dalam kedudukan strategik bagi menarik pelabur ke negeri ini. Potensi di kedua buah kawasan tersebut juga boleh diperluaskan dengan perancangan yang teliti. Dan Lawas ini sebenarnya mempunyai potensi tertentu. Kita bersempadan dengan Indonesia, bersempadan dengan Sabah, Labuan, tak jauh sangat. Kita bersempadan dengan negara Brunei Darussalam, dan kedudukan kita juga dalam kawasan-kawasan di BIM Iaga ini juga begitu strategi. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika Majlis Makan Malam dan Pelancaran Logo Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA pada Ahad di sebuah hotel di Lawas. Tambah Awang Tengah lagi, kerajaan negeri kini dalam proses untuk melantik pakar bagi membuat kajian berhubung cadangan pembangunan seperti pembangunan kilang penapis minyak dan juga pelabuhan. Kajian yang akan dibuat juga adalah meliputi perancangan induk pembangunan Limbang dan Lawas dengan objektif untuk meningkatkan lagi perkembangan ekonomi di kawasan berkenaan yang akan memberi manfaat kepada peningkatan ekonomi penduduk setempat. Sekian Buletin UKAS edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.